ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sidang hari Jumaat yang dimuliai Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa, kita angkatkan darjat iman kita, kita memperkuatkan amal kita, kita mari muhasabah cek diri kita. Adakah kehidupan haria kita ini betul dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kena dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kedudukan kita, kehidupan kita, gerak diam kita ini bercanggah dan berlawan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita merasai yakin kata kita betul dengan ajaran Allah, kita hendaklah mengucap alhamdulillah dan kita sepatutnya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendirian dan keimanan kita di atas jalan ini. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Dan jangan sekali-kali Allah memutarbalikkan hati-hati kita ataupun membalikkan hati-hati kita daripada sebelum ini berada di dalam hidayat dan nur, sekarang ini berada di dalam kegelapan dan sebagainya. Ini adalah hijrah-hijrah haria kita yang merupakan hijrah yang paling tinggi, paling penting dan paling besar. Selain daripada hijrah haria kita duduk nego, mengajar, menjadi pentadbir, duduk buat apa saja, hak tu hijrah rutin, hijrah sambilan. Tetapi hijrah hak penting lebih daripada apa pekerjaan ialah cek diri kita supaya kita betul-betul berada di dalam landasan dan jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada baginda dipaksa supaya dikeluarkan daripada kota Makkah al-Mukarramah, dengan perasaan dia sendiri, Rasulullah SAW sendiri pun tidak senang hati untuk nak tinggal kampung halaman. Dan Rasulullah sendiri juga pernah bersabda, aku wahai Mekah, sekiranya keluarga ataupun kaum aku tidak menghalau aku tetap tidak keluar daripada kamu. Dia duduk berayak kepada Makkah al-Mukarramah sewaktu dia dihalau oleh kaumnya setelah daripada 13 tahun daripada Rasulullah SAW melakukan dakwah di Makkah al-Mukarramah. Rasulullah berhijrah, berpindah dalam keadaan yang dunia pada ketika itu tak se kepada pribadi seperti ini. Tak se, kakabar. Lepas tu dia panggil puprom untuk diduduk nak cari sejeka demi sejeka, sehasta demi sehasta, untuk nak mencari pribadi yang dianggap kata paling bahaya sekali dalam masyarakat pada ketika itu. Siapakah kaum Quraisy letak hadiah siapa saja yang boleh bawa tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada hidup ataupun mati, maka dia akan dibalas ataupun diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta. Buat dia pakak pergi duduk chair, pakak duduk sang kuam ruam mu. Nah, payah juga nak cari 100 ekor unta.
Jadi kawan tu seko, kawan ni seko tak apa. Nah, pakak nak tolong longkan. Nah, untuk nak buat jadi satu tebusan dan jadi satu hadiah yang paling lumayan bagi mereka yang boleh menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada hidup ataupun mati. 100 ekor tu, 100 buah ketempeng lah ni lah lebih kurang. 100 buah ketempeng. Karena unta pada masa itu merupakan kenderaan yang paling mahal, yang paling berharga dan yang paling bernilai sekali di zaman itu. Jadi berapa harga waktu kita bayangkan sendiri. Penting dunia pada ketika itu tak manusia seperti ini. Dan dunia pada ketika itu tidak ada orang yang boleh sanggup mempertahankan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum daripada ini Nabi Muhammad sendiri bukan orang bengih, bukan orang pasal jenis duduk bawa pedang, bawa apa alat-alat senjata. Dalam sejarah perjuangan Rasulullah daripada kecil, daripada remaja, daripada budak, daripada menjadi peniaga, jadi pendakwah dan duduk berdakwah orang-orang duduk Mekah tu selama 13 tahun, tidak ada tidak ada fan perawat. Hak mari duduk ayat kata Nabi Muhammad besok gocoh orang berapa orang, duduk ngatak orang berapa orang, duduk nipu orang berapa orang. Tidak ada sejarah. Dan masyarakat Quraisy pada masa itu pun beri satu jaminan, hai perakan garanti, mengatakan pribadi orang lagu ni dia ni budak juru. Seperti mana yang kita tahu kata jolokan ataupun gelaran nama Nabi Muhammad ialah Al-Amin, budak juru, budak perangai modal. Nah, baik. Tetapi kesalahan tunggal yang mereka menganggap kata Nabi Muhammad ni dia duduk buat salah dengan masyarakat pada ketika itu ialah Nabi Muhammad berani mari duduk mengajak manusia tak serupa dengan pegangan nenek moyang mereka, menyalahi adab resam mereka yang sebelum daripada ini mereka menyembah berhala 360 ekor yang berada di sekeliling Kaabah. Sebanyak bilangan kabilah Arab di kepulauan Arab pada masa itu pun lebih kurang 360 kabilah lebih. Setiap kabilah buat hari tokong, buat hari berhala dia masing-masing untuk mari puja di Masjidil Haram. Jadi hasil daripada satu ajaran yang mereka sebelum pada ni tak kenal daripada mokpok nenek moyang mereka, maka mereka menghentam, menuduh kata Muhammad ini pemecah belah. Muhammad ini adalah orang yang merosakkan perpaduan dalam masyarakat. Muhammad ini orang syair, orang gila, orang sesak akal. Apa saja tuduhan dan kata-kata dilontarkan kepada syakhsiah yang dimuliai oleh Allah, dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang mukmin. Dengan sebatang kara dia sore di Nabi Muhammad bermula, tapi hasil daripada kebijaksanaannya dan hasil daripada ajaran Islam ini merupakan ajaran yang paling mudah, paling senang, terang benderang, capcin. Maka dalam sekitar 13 tahun itu ada beberapa orang yang masuk Islam. Dalam sejarah Ibnu Hisam lebih kurang wayak kata 80 sampai ke 120 orang lebih kurang. Tetapi makin mereka beriman, maka makin bertambah ujian yang mereka tempuhi. Siapa ke ada di kalangan mereka kena mati, cacat, duk kena gocoh, duk kena mengenak, duk kena buat kezaliman, daripada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Akhirnya Allah memerintah kepada Rasulullah supaya berhijrah.
Secara ringkasnya hijrah pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun sebelum ini hijrah pergi kepada Habasyah sebanyak 2 kali. Dengan perasaan yang cukup terharu, dengan perasaan yang tidak boleh nak tahu bagaimanakah kalau bayangkan pada kita, bagaimana kita kena dihalau daripada kampung halaman kita dengan selap punggung. Nah, tidak ada harta, tidak ada sanak saudara. Nah, anak beranak apa semua tak ada. Ada setengah-setengah orang itu pergi dengan selap punggung betul-betul, nah, supaya nak menyahuti perintah Allah dan Rasul dalam masalah hijrah. Berjayalah para sahabat berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, dan setelah itu Rasulullah SAW juga berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dengan ditemani oleh sahabat setia baginda, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tibalah kedua-dua di Al-Madinatul Munawwarah, dan daripada situ, sebelum daripada ketibaan Rasulullah SAW di kota Al-Madinatul Munawwarah, di Madinah Tekah tu pakat masuk Islam belaka banyak secara umum yang diajar oleh seorang sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab seorang remaja, seorang pemuda wairun yang dihantar oleh Rasulullah SAW supaya berdakwah di Al-Madinatul Munawwarah. Dengan kebijaksanaan dan lemah lembut Mus'ab bin Umair, maka dia berjaya duduk ketuk pintu hati orang-orang Aus dan Khazraj, orang asli di kota Madinah pada ketika itu, supaya menganut agama baru, yaitu Al-Islam. Rasulullah itu seolah-olah singgah sana telah pun bersedia. Tenang, dia puan. Kesemua ahli penduduk kota Mekah, kebanyakan majoriti pakat duduk sanggup melantik Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Daripada sesempit di Mekah, tubik di Madinah mendapat satu keluasan yang besar. Tetapi Rasulullah SAW setelah daripada baginda berjaya berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, pertama kali yang dilakukan oleh baginda ialah mendirikan sebuah masjid selaku pusat ibadah, selaku pusat pentadbiran masyarakat, selaku pusat pentadbiran kegiatan-kegiatan dalam masyarakat pada ketika itu. Satu, masjid. Kerana pembinaan yang sebenar bagi sesebuah negara tidak akan berjaya kecuali kita kena mementingkan kepada pembinaan modal insan. Siapa yang kau manusia? Adalah setahapan kem-kem setara mana pun sekiranya pribadi tiap-tiap orang bermasalah, terhadap buk kelakon ประชาชนในแต่ละคนในแต่ละปัจเจกชนยังมีปัญหาเนี่ย masyarakat itu tidak akan aman, masyarakat itu tidak akan berjaya, dan masyarakat itu tidak boleh mencapai kepada tampuk kejayaan yang sebenar. Sebab itu pertama kali mendirikan sebuah masjid, dan masjid itu bukan binaan yang sebenarnya, tetapi merupakan satu risalah, satu san Islam untuk nak lolomและก็หล่อเลี้ยงอบรมขัดเกลาจิตใจมนุษย์ผู้คนที่อยู่ในชุมชน Setiap hari 5 kali sehari mereka disirami oleh nur iman, mendapat pengajaran secara direct, terang selalu dah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapat pengajaran baru semua melalui wahyu Allah, Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dilakukan oleh Rasulullah ialah mempersaudarakan di antara di antara muhajirin dengan ansar. Seperti mana juga yang kita tahu, Rasulullah mempersaudarakan bagi tujuan untuk nak memulih ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของmuhajirin
yang terpaksa mari dengan sebatang kara. Sore diri mari beratus-ratus orang ni tak wah mai darabkan jiau ya yang pacuban tanduan ni kau ceklapin panha ni sangko. Sebab tu kena mempersaudarakan panha itu cud. Mempersaudarakan kedua-dua di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar yang panggil menjadi kampung orang asal di Madinah. Segu menjadi saudara sungguh. Nah, ada berapa boleh bagi di mari. Makanya harta benda siapa kau peringkat setengah-setengah dalam kisah kita tahu kata orang Ansar tu beristeri banyak siapa kau 2, 3, 4 dia sanggup untuk menceraikan salah satu isterinya untuk beri kepada saudara dia yang baru yang datang daripada Makkah. Tapi benda ni tak jadilah. Benda ni tak berlaku dalam sejarah. Sahabat hak mai di Mekah pun tak gamuk nak buat pesaing gitu dan. Tapi nak ayat kata ada perasaan, ada tawar-menawar siapa ke peringkat tu. Ini adalah dia panggil satu cantuman yang paling hebat, yang paling cantik sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah ialah termenterinya perjanjian. Tulis dasar-dasar perundang-perundang yang harus dilakukan oleh semua rakyat-rakyat yang berada di Al-Madinatul Munawwarah. Sama ada orang Islam, sama ada Ansar dengan Muhajirin, sama ada Muslim sesama Muslim, sama ada Muslim dengan orang luar daripada Islam. Karena Madinah pada ketika itu bukan orang Islam sahaja dah. Banyak lagi terutamanya orang-orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi hidup di Madinah. Banyak puak, banyak kabilah, banyak paupan. Dan banyak juga orang-orang yang penyembah berhala. Banyak juga pada masa itu. Sewaktu Rasulullah pergi di Madinah tu, banyak lagi orang-orang musyrik yang berada di sekitaran Madinah. Maka bagaimana Rasulullah mencantum. Nah, sama tidak roi dwangใจ orang ที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ชาตินิยมชาติเผ่าพันธุ์เนี่ย mari duduk satukan di bawah bendera Al-Islam, di bawah panji Al-Islam. Di sini saya rasa setiap kerajaan, setiap Ratha Tamanun, setiap pihak yang ingin nak buat rang patinyan, rang arai kalauแต่เพื่อที่จะเป็นapa dia perundingan bersama dalam masyarakat dalam sankam ni จะต้องมาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม yang merupakan perlembagaan pertama di dalam manusia seluruh dunia ini. Adanya undang-undang secara bertulis di zaman Rasulullah SAW. Sebelum ini tak ada. Tak ada perjanjian di antara rakyat dengan kerajaan, perjanjian di antara kerajaan dengan rakyat, kerajaan kena buat gapo retik, rakyat kena buat gapo retik, apa dia tugas dan tanggungjawab, dan bagaimanakah rakyat dengan rakyat orang Islam sama Islam, rakyat orang Islam dengan orang non-Muslim. Kesemuanya ditulis secara rapi dalam 52 kha semua, 25 angka semua. 52 band. Yang penting dan menjadi satu yang menarikkan perhatian kitanya ialah dalam 52 kha hak sakni itu terdapat 27 perkara. 27 perkara Rasulullah membicarakan tentang masyarakat minoriti dalam Madinah, terutamanya masyarakat luar Islam, bukan orang Islam, terutamanya orang Yahudi dan sebagainya. 27 kha, 27 perkara. Manakala 25 hal lain lagi itu ialah hubungan di antara sesama Islam. Ayat kata Rasulullah sangat mengambil berat kepada masyarakat minoriti, walaupun dia ada sebuah keluarga neng paupan song paupan dalam piagam Madinah ini disebut dengan sebagai piagam Madinah.
ataupun Dustur Al-Madinah, Sahifatul Madinah, Rathatamanun Hang Madinah ni diperincikan satu persatu. Kata bani itu berhak boleh gapo bertugas di gapo. Rasulullah bila habis เผ่าพันธุ์ที่มีอยู่ในมะดีนะห์27 เผ่าพันธุ์ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่รอซูลุลลอฮ์นับหมดเขียนหมดบรรจุหมดอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอิสลาม dan 25 lagi ialah antara sama-sama orang Islam. Mana perundangnya? Mana perlembagaan? Mana akta-akta undang-undang yang direka oleh manusia sekarang ni? Sama dalam negeri ini sampai ke 18 19 20ฉบับแล้วที่เขียนมาแม้กระทั่งฉบับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฉบับประชาชนที่สุดเป็นฉบับประชาธิปไตยที่สุดก็ไม่เคยมีเขียนเรื่องของชาติพันธุ์และก็ชนกลุ่มน้อยทั้งที่ว่าในประเทศนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า70ชาติพันธุ์70 bangsa ras bangsa bukan Melayu saja banyak lagi di Pak Negeri Pak Isaan Pak Kelantan Tonggon 70 chatiพันธุ์ di mana kita telah pun melalui 18-19 cabang madan di mana yang beri hak kepada orang panggil kumpulan minoriti dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama-tama kali yang ditulis oleh baginda melalui penulis-penulis baginda dia telah pun mengambil berat dan hai ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อย dan bukan sahaja perlembagaan yang ditulis oleh Rasulullah bukan sahaja dakwah yang tulis dalam kertas ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระดาษเปื้อนมือไม่ใช่แต่สามารถที่จะปฏิบัติจริง boleh merealisasikan di dalam kenyataan hidup sehari-hari boleh tengok sungguh sampai ke Rasulullah ada buat perjanjian nah dengan orang-orang Yahudi kalau menturut undang-undang Yahudi undang-undang di dalam ni maka keselamatan kamu akan terjamin orang-orang Islam tak boleh duduk mengenak dia tak boleh duduk ganggu dia di antara dan memang begitu sungguh tidak ada dalam sejarah Islam mana sejarah yang ditulis orang Barat sendiri lebih-lebih lagi yang ditulis oleh orang Islam mana yang mengatakan bahawa setelah daripada Rasulullah boleh membina sebuah daulah di Madinah tu Rasulullah dibunuh habis orang Yahudi สงครามล้างเผ่าพันธุ์หมดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หมดชาวยิวชาวต่างศาสนา mana dalam sejarah tidak ada walaupun sejarah itu ditulis oleh non muslim oleh orang Islam tidak ada sampai hari ini tidak ada Rasulullah mari duduk rapah duduk ไปปล้นสะดมทรัพยากรของชนกลุ่มน้อย mari untuk nak mai bela ataupun mari เพื่อที่จะกระจุกรายได้ให้กับรัฐบาลส่วนกลาง tak ada Madinah pada ketika itu bukan menjadi pusat untuk nak mengaut segala kekayaan yang ada di Madinah pada ketika itu mari untuk nak bamre ความต้องการของ Rasulullah SAW tak ada. Dan sejarah ini juga berlaku sepanjang perjuangan dan sahabat-sahabat baginda setelah pada tu Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan sebagainya. Kita tidak ada berita-berita dalam buku-buku mengatakan bahawa khalifah yang keempat itu duduk perang di negeri-negeri Rom, lepas tu dia ambil kau habis segala kekayaan negeri-negeri Rom, mari duduk menggunakan kekayaan secara mewah di kota Madinah. Tak. Juga Umayyah yang panggil letak negeri ibu negeri di Suria. Kita juga tidak pernah membaca bahawa khalifah-khalifah di Suria, di Syam pada ketika itu memerangi Rom, Parsi, Eropah, apa dia Spanyol dan sebagainya, patu dia duduk kau segala kekayaan di Spanyol untuk nak mari panggil menambung kekayaan di Syam. Tak ada. Baghdad juga pernah menguasai dunia. Turki juga pernah menguasai dunia. Kita tidak tahu kata negara-negara seperti ini
gi duduk kau gi duduk rapah pelon sadom penconเป็นอะไรต่างๆที่ไปกอบโกยทรัพยากรและก็ความมั่งคั่งของประเทศที่เข้าไปครอบครองkita tidak tak ada dalam sejarah. Ini menggambarkan kata Islam bukan semata-mata perundangan yang ditulis di dalam buku, tetapi ia boleh mentadbik, boleh buat di dalam alam nyata. Demikian juga dengan kebebasan dalam agama. Termeteri dalam itu, tiap-tiap orang boleh beragama, ikut dia nak beragama apa. Rasulullah bebas. Sebenarnya dia dilantik menjadi pemimpin. Rakyat-rakyat dia kebanyakannya jadi orang Islam, bersedia untuk nak mematuhi segala perintah dan larangannya. Sepatutnya dia kena dipaksa orang bukan masuk Islam dah saat ni tu supaya masuk Islam. Dia duduk coh pedang, dia duduk acu orang, ugut orang supaya masuk Islam. Tapi perkara ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Mai ni kan bangkap ni kan bangsa. Sebab paksaanการบังคับเนี่ยสามารถที่จะครอบครองประเทศสามารถที่จะครอบครองเมืองแต่ไม่สามารถที่จะไปครอบครองหัวใจและก็จิตใจของมนุษย์ tak boleh nak dipaksa manusia tak nak dipaksa hati manusia tak boleh nak dimerintah tanah merintah bumi tak apa tapi nak dimerintah hati tak boleh. Sebab itu Islam tidak ada nafi selalu dah la ikrah. Tidak ada paksaan di dalam menganuti agama. Tak boleh paksa. Benda paksa tak mayang jiwa. Sebab tu Islam tak salah. Bahkan kalaulah orang masuk Islam dengan sebab paksa pun, Islam dia tak pakar. Nah, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Hak mu duduk kecek tu, kamu duduk kecek, ialah kamu mesti diikuti oleh hati hati. Nah, kalau kita terpaksa dalam keadaan dipaksa, walaupun kita kecek dengan kalimah kufur, kalau kita dipaksa, kita juga tidak jatuh kafir tak jatuh kafir dengan sebab kita dipaksa mengucap kalimah kufur. Lalu kerana paksaan, kerana ikrah. Sebab itu tidak ada paksa dalam beragama, kita kena ingat. Selain daripada itu, Rasulullah SAW boleh membina sebuah masyarakat yang harmoni, hormat menghormati, jaga terutamanya masalah darah, masalah nyawa. Nah, darah tak boleh kita nak pergi duduk orang panggil pergi duduk apa dia lang ลือด โดยผิดโดยไม่มีอำนาจของอิสลามนี่tak boleh. Tak boleh. Siapa ke sesama terutama sesama orang Islam. Dalam Islam menganggap kata kalau hancur Kaabah Sutir itu lebih senang, lebih ringan di sisi Allah daripada kita hidup bunuh seorang Islam. La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu minallahi min ihraqi dami imri'in muslim. Hadis yang sahih. Hancurnya sutir dunia ni. Maksudnya sutir dunia ni hak ada Kaabah dah. Hak ada kubur Nabi dah. Hak ada Masjid Haram, hak ada Masjid Madinah, Aqsa dan sebagainya. Kalaulah hancurnya sedunia ini dan barang yang ada dalam dunia ini hancur habis, lebih ringan di sisi Allah daripada kita duduk membunuh seorang jiwa muslim. Maknanya ini suatu keutamaan yang Allah beri kepada orang Islam. Dan bukan orang Islam saja, orang-orang agama lain pun saja sebut saja dia nafsu ataupun diri, nyawa, mi cibit-cibit ni, mi pun kah tengok. Man qatalan nasa, sesiapa yang membunuh, man qatalan nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Sesiapa yang membunuh jiwa dengan tidak ada hak, maka seolah-olahnya dia telah pun membunuh manusia seluruhnya. Hak ni masalah pembunuhan. Bukan sahaja pembunuhan, bahkan ugut mengugut, sangความข่มขู่สร้างความหวาดกลัวdalam sankam juga ada di dalam รัฐธรรมนูญฉบับของมะดีนะห์tak boleh nak สร้างความเดือดร้อนแล้วก็สร้างอะไรนะครับความหวาดกลัวสร้างรัฐแห่งความหวาดกลัว dalam sankam ni bukan kerja Islam. Dalam hadis juga mengatakan bahawa siapa yang isyaratkan kepada saudara dia dengan besi ataupun senjata, orang tu
Nabi tak mengaku umat dia. Bukan di kalangan kami. Ingat molek pokok kita. Awutnya sing tisang antara ini raya ai kumpu rawang muslim. Tapi orang panggil untuk nak menakutkan kepada musuh. Kita jangan tukar. Ni kita kena ambil hak musuh. Sebahagian orang ambil benar-benar hak lagu ni. Sepatutnya kita pergi menakutkan kepada musuh, tapi kita menakutkan kepada sesama muslim. Kalau ada orang buat lagu ni tak kena. Bukan dengan ajaran Islam. Dia nak pergi duduk berdalil dengan ajaran Islam, tak boleh. Dalam sepotong hadis dalam perjalanan satu perjalanan, ada seorang sahabat dia duduk tidur di bawah pohon kayu. Di tepi-tepi pohon kayu dia tu, di tepi-tepi kepala dia duduk tidur tu, ada tali ataupun jerat hak duduk buat ikat uta. Panjang. Ada sahabat dia tu pergi duduk jejak hujung tali sat ni, sampai ke tali hak duduk di kepala dia sat ni gerak. Daripada gerak tu sahabat hak duduk tidur sat ni kejut. Maka Rasulullah SAW tengok, menyaksi keadaan itu, lalu baginda bersabda yang bermaksudnya, sesiapa yang mengejut dan menakutkan saudaranya, dia bukan di kalangan aku. Cuba kita tengok sekadar salah kau itu hidup jejak hujung. Ada juga dalam satu hadis sahih juga menceritakan bahawa dalam satu peperangan ada seorang kawan dia pergi tengok sahabat dia tu duduk tidur. Dalam perang tidur lagi. Jadi lagu mana? Penjam apa duduk tidur. Jadi tahan tidur dalam meja perang. Di tepi-tepi dia tu bawalah sebilah pedang. Kawan dia ni ingin berjenaga, nak lentelok. Disusuk pedang. Bangun mari, tengok pedang. Ini M16, tidak ada alat senjata. Dalam perang. Kejut, kerawan-kerawan itu cai. Rasulullah juga tahu keadaan hak lagu ni, lalu memberi satu hadis yang sama seperti sama. Sesiapa yang mengejut ataupun membuat perasaan saudara dia tu takut, bimbang, nak hidup, nak duduk tak sedap dengan sebab kita duduk rebut tu, dia tu bukan dari kalangan kami. Tidak, laisa minna man rawa'a akhahu al-muslim. Tidak di kalangan muslim. Tarwiyah maknanya memasuki perasaan susah hati, berasa takut, berasa tak selamat dalam jiwa dan harta. Kesemua jenis-jenis kukutan tak boleh berlaku. Siapa ka acu pun tak boleh. Siapa nak selera pun tak boleh. Siapa ka salah pun tak boleh juga. Misalnya kalau ada salah, Nabi Muhammad tidak mengaku menjadi umat. Ini orang panggil suatu kecantikan yang dimuatkan di dalam perlembagaan Madinah ataupun piagam Madinah, yang sepatutnya kita orang-orang Islam ni, ni terutama dalam tempat kita keadaan ni itu, sepatutnya mengkaji, membaca, meneliti dan menghayati piagam Madinah ni biar betul. Satu persatu 52 perkara tersebut. Itulah barangkali tajuk kita di dalam khutbah pada Jumaat di penghujung Zulqa'dah pada hari ini, dan insya-Allah kita akan memasuki awal Zulhijjah yang merupakan seafdal hari pada masa setahun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون.
قال الله سبحانه وتعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا فتنة للقوم الذين ظلموا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة